Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat malam. Dan terima kasih kepada semua ahli-ahli dan juga yang hadir pada malam ini. Ya. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di sini, rata saya lihat, saya anggarkan umur sekitar 30-an atau 40-an. Jadi dalam tempoh tersebut kita telah banyak kali menyambut hari raya. Suatu peringkat umur kita bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagai orang yang macam saya ini telah berumur setengah abad. Kalau saya tanya kepada Borhan, Borhan ni hampir setengah abad. Hampir setengah abad. Saya lihat wajahnya hampir setengah abad. Daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang setengah abad. Waktu bilakah yang paling menyeronokkan? Raya, waktu, peringkat umur di mana yang sungguh menyeronokkan? Waktu manakah yang paling? Waktu manakah yang paling menyeronokkan? Umur yang paling menyeronokkan ialah sekitar umur 10 hingga 15 tahun. Ya, itu zaman, boleh katakan zaman kanak-kanak. Itu zaman kanak-kanak. Mengapa? Zaman kanak-kanak kita begitu seronok. Tak perlu fikir masalah nak apa buat apa, duit macam Kita mana. berseronok. Kita tak perlu nak Ya. beri ambau. Jadi itu antara sebabnya. Tapi kalau kita lihat bahawa pada waktu umur begitulah kita dapat pakaian baru, kita dapat baju baru, kasut baru, makanan yang enak-enak dan juga kita bebas untuk pergi ke rumah-rumah jiran dan akhirnya kita mendapat ampau. Duit raya lah. Duit raya. Ampau. Dapat duit raya. Dan dengan duit raya itulah kita gunakan untuk beli permainan-permainan yang menjadi inapan kita. Yang mak bapak kita pun mungkin tidak memberi wang untuk membeli kita, membelikan permainan-permainan untuk kita. Betul, suatu kanak-kanak lah zaman yang sungguh menyeronokkan apabila Zaman yang sungguh menyeronokkan. Sungguh menyeronokkan Saya dalam menyambut hari raya. Saudara-saudara sekalian, tapi bagi saya zaman yang menyeronokkan ialah apabila saya berpeluang menyambut hari raya di perantauan. Saya tak kala berumur 18 tahun, saya telah belajar di luar negara selama 4 tahun. Saya beraya di sana tanpa pulang ke Malaysia. Tapi perlu kita ingat bahawa Manipal ke? Tapi perlu kita ingat bahawa untuk menghadapi suasana raya di perantauan bukanlah mudah. Kita perlu mempunyai semangat dan hati yang mantap. Kenapa? Tak tahu. Mana tempat tu dulu? Mana tempat tu? Luar negara je lah ya. Kenapa? Tak tahu. Kalau Singapura Tak tahu. tu Kerana pada malam raya, pada pagi raya, kita akan berasa sedih apabila rakan-rakan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa tak kala kita mendengar takbir itu, tanpa kita sedari, air mata meleleh. Kerana terkenangkan ibu bapa kita yang berada di kampung, mengenangkan sahabat. Memang muka tak kena ni. Ulang balik. Kau macam senyum. Ulang balik. Kerana Sedih. tak kala Melih. kita mendengar laungan takbir yang mendayu-dayu itu membuatkan hati kita berasa sayu. Kita sedih tanpa kita sedari, air mata mengalir mengingatkan ibu bapa yang berada di kampung, sanak saudara, rakan tawanan yang tidak ada di samping kita. Tapi walau bagaimanapun, saya beranggapan bahawa beraya di perantauan ini sungguh menyeronokkan bagi diri saya. Walaupun dalam keadaan sedih, tetapi sungguh menyeronokkan. Kenapa?
Kerana di perantauan itu kita banyak berdikari. Persiapan hari raya di perantauan itu bukan bermula pada hari raya. Keseronokannya bermula sebelum pada hari raya. Di mana tak kala itu saya dan rakan-rakan sekalian, rakan-rakan beberapa orang rakan telah pergi ke ladang-ladang untuk mencari ayam, mencari kambing. Perantauan tu ladang ke ayam ke? Ladang. Mana macam Farm. Faham. Oh, farm. Betul. Betul lah. Okey dah. Betul. Boleh. Mencari ayam, mencari kambing. Berbeza dengan ketika berada di Malaysia, saya pergi ke pasar. Pakcik, bagi ayam 3 ekor, potong 16. Pakcik, bagi daging 2 kilo. Tapi di sana, kita terpaksa, kita berkena usaha untuk mencari makanan daging yang halal. Bukan setakat kita memilih ternakan tersebut, sebaliknya kita perlu menyembelihnya sendiri. Kita perlu menyembelihnya sendiri bagi mendapat makanan yang halal. Kebiasaannya pada malam raya kami sibuk membuat juadah-juadah, memasak juadah sendiri. Tak kala itu tidak ada lemang. Di sana tidak ada lemang, tidak ada ketupat. Yang ada adalah nasi impit. Itu pun nasi impit kita buat sendiri. Kerana tak kala itu tidak ada nasi impit jenama Nona, jenama Adabi. Jadi terpaksa menelpon ibu bapa di kampung. Mak, macam mana nak buat nasi impit? Mak pun memberi sukatan. Kamu ambil satu sukatan beras, dimasak dengan 5 sukatan air. Masak menjadi bubur. Kemudian dibungkus dengan kain putih ataupun apa-apa kain. Tapi kebiasaannya kami pelajar-pelajar luar negara bukan ada simpan kain putih, sebaliknya gunakan singlet. Masukkan makan nasi lembik itu dalam dan membungkusnya dan menghempapnya dengan benda-benda yang berat. Kebiasaannya buku-buku yang tebal-tebal tu kita gunakan sebagai penghempap untuk menjadikan nasi impit. Buku kalkulus tu. Walaupun nasi impit yang kami buat itu berbagai bentuk. Ada yang lonjong, ada yang pipir dan sebagainya, tapi ia masih enak dimakan. Jadi itulah kenangan yang masih saya ingati walaupun telah 30 tahun berlalu. Masa di perantauan tidak ada cuti pada 1 Syawal. Tidak ada cuti pada 1 Syawal. Jadi kebiasaannya kami akan ponting kelas pada hari tersebut. Tujuannya ialah untuk pergi bersembahyang raya dan juga menziarahi rakan-rakan yang lain. Sebaik saja selesai bersembahyang raya, kami akan pergi ke taman-taman. Sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ini, waktu cuti umum ini, ramai bangla di Taman Titik Wangsa, ramai bangla di KLCC. Begitulah keadaan kami sewaktu itu. Bila habis sembahyang, pergi ke taman-taman itu dengan membawa juadah-juadah yang telah kami masak sendiri. Siap dengan nama makanan, siapa chefnya. Dan di sana kami berkongsi makanan dengan rakan-rakan yang lain. Macam-macam aktiviti yang kami adakan. Kami adakan aktiviti bernasyid, menyanyi lagu-lagu raya. Kami adakan aktiviti Padang. ya, Dekat taman, dekat taman park lah. Kemudian aktiviti canoeing, naik kuda dan seumpamanya. Dan yang paling menggembirakan ialah setelah habis tamat itu kita akan mengadakan undian
Masakan siapakah yang sangat lazat, yang sangat lazat. Dan akhirnya kita akan mengambil gambar sebagai kenangan beraya di perantauan. Itu belum menarik lagi. Satu lagi kenangan yang sungguh menarik ialah di salah satu hari raya tersebut, setelah berkenalan dengan Miss X. Bermula di perkenalan tersebut telah tumbuh bibit-bibit cinta. Dan setelah berkenalan beberapa ketika 5-6 bulan, saya pun telah menulis surat kepada bapanya. Pakcik, cepat ke? 5-6 bulan lepas tu. 5-6 bulan saya. Pakcik, saya Cepat ni. berhasrat untuk berkahwin dengan anak pakcik. Saya sungguh gembira apabila menerima jawapan daripada bapanya. Balas surat juga? Ya, sebab kampungnya tak ada telefon. Jadi menggunakan surat untuk berhubung dengan bapanya. Jadi beliau setuju. Dan setelah itu, setelah mendapat restu daripada ibu bapanya, saya telah diijab kabulkan. Dengan tanpa kehadiran ibu bapa, cuma rakan-rakan yang sama-sama belajar di tempat sebut. Mana cakaplah. Ha? Kenapa rahsia sangat? Tak ada lah, di luar negara di luar negara, bukan di Malaysia. Siap. Tak tahu ada. Jadi sehingga kini saya masih lagi kekal dengan Miss X. Masih lagi Saya kekal. masih kekal dengan Miss X. Dan diharapkan doakan supaya hidup kami kekal sejahtera hingga ke akhir hayat. Itulah antara kenangan-kenangan manis yang telah saya lalui semasa berhari raya di perantauan. Sekian, terima kasih.